Nama saya Farzana binti Abdul Jalil, KSD 2206010115. Alhamdulillah, dan saya seterusnya adalah Nadiah binti Muhazin. Nombor matrik KST 220601014. Kami berdua daripada Diploma Syariah Islamiah semester 2 daripada Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Hari ini kami akan menyediakan satu perbentangan tentang template yang telah kami reka dan telah kami buat, telah kami bina yang bertajuk tentang pengaruh selawat tafrijiah terhadap pelajar marsah. Dan insya-Allah akan memenuhi segala keinginan anda. Mukadimah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan sesungguhnya setiap kebaikan yang dilakukan oleh Muslim, maka kebaikan akan berbalik kepada dirinya sendiri. Daripada surah An-Nahl ayat 97, Allah pun telah berfirman yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh daripada laki ataupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberi pahala yang lebih daripada apa yang mereka telah kerjakan. 2. Definisi. Selawat adalah salah satu amalan yang sangat-sangat dituntut di dalam agama. Orang yang ingin dekat dan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah memperbanyakkan berselawat di dalam kehidupan sehariannya. Dan yang kedua, selawat tafrijat ini sebenarnya juga dikenali sebagai selawat kamilah ataupun selawat nariah yang bermaksud sempurna ataupun terbuka. Ia berkaitan dengan segala hajat akan dikabulkan dengan segera, dengan mudah, sekiranya niat hanya semata-mata keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa Taala. Dalil Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Taala berfirman daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-56 yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, iaitu memberikan segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Yang kedua adalah dalil daripada al-sunnah ataupun dalil daripada hadis. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, "Akthiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah faman kana aktsarahum alayya salah kana aqrabahum minni manzilah." Daripada riwayat Al-Baihaqi yang bermaksud perbanyakkanlah kamu berselawat ke atasku pada setiap hari Jumaat, sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam syurga. Menurut hadis yang sahih. Adalah jenis sirah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah merupakan kaedah ataupun cara. Terdapat dua kategori sirah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, selawat maksur yang berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, melalui selawat ghairu maksur, iaitu yang disusun oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, ulama dan aulia. Maksur di sini adalah selawat yang pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan selawat ghairu maksur adalah selawat yang bukan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah ia datang ataupun disusun daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Seorang ulama Syam yang bernama Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabahani menjelaskan dekat dalam kitabnya Sa'dah Al-Darayin fi Al-Salah Al-Asaid Al-Qawnain. Selawat ini terbahagi kepada dua, selawat maksur dengan selawat ghairu maksur.
Yang pertama, selawat maksur. Selawat maksur itu adalah selawat yang terdapat di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW dengan lafaz yang disebutkan dan diajarkan oleh baginda sendiri. Contohnya selawat Ibrahim, selawat Ummi. Manakala selawat ghairu maksur ialah ia merupakan selawat yang lafaz dia tak didapati daripada sebarang sabdaan daripada Rasulullah SAW, namun ia dikarang oleh orang lain selain baginda SAW setelah kewafatannya. Selain selawat yang maksur daripada hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat juga selawat-selawat yang lafaznya itu dikarang oleh selain baginda SAW, seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Selain daripada itu juga, ramai ulama dan wali-wali Allah yang mengarang selawat. Antaranya selawat Fatih, selawat Syifa, selawat Tafrijiyah dan banyak lagi. Hendaklah dimaklumi bahawa setiap lafaz zikir, doa ataupun selawat itu adalah harus walaupun tidak maksur daripada Nabi Muhammad SAW dengan syarat lafaz ataupun sirah tersebut tidak bercanggah dengan yang maksur. Maksudnya tidak bercanggah dengan syarak. Hal ini telah dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari' Syarh Sahih Al-Bukhari. Seterusnya adalah hukum berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Hafiz Al-Sakhawi yang menukilkan daripada pandangan Imam Ibnu Abdul Al-Bar bahawa para ulama telah bersepakat hukum berselawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah fardu kepada semua yang beriman berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya Muhammad dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Persoalannya, adakah selawat tafrijiyah ini mengandungi unsur syirik? Ramai sangat yang cakap. Baiklah, menurut Mufti Wilayah Persekutuan daripada Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah telah mengeluarkan fatwa bahawa selawat tafrijiyah ini harus untuk diamalkan. Perkara ini kerana termasuk di dalam aspek tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu risau. Tawasul ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meminta doa daripada orang-orang yang soleh yang masih hidup dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan amal-amal soleh yang dikerjakan. Ketiga-tiga bentuk tawasul ini adalah yang dibenarkan oleh syarak tanpa khilaf. Yang menjadi isu dekat sini adalah pada lafaz-lafaz selawat yang telah digariskan. Sebagai seorang Muslim, kita sedia maklum bahawa selawat ke atas Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu zikir yang menjadi amalan dalam kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dekat dalam Al-Quran untuk kita berselawat kepadanya. Perhatikan kepada lafaz-lafaz dalam selawat tafrijiyah yang dipersoalkan bahawa terdapat unsur syirik itu, sebenarnya tak ada pun unsur syirik padanya. Dan lafaz tersebut adalah harus untuk kita baca. Pada aspek bahasa, huruf ba yang terdapat pada lafaz tanhalu bihil unqadu itu adalah al-ba sababiyah. Maksudnya yang membawa maksud tanhalu bisababu al-unqadu dengan sebab Nabi Muhammad SAW. Sirah selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sadaqallahul azim. Ya Allah,
limpahkanlah rahmat dan nikmat yang sempurna dan kesejahteraan yang meluas ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat berselawat ke atasnya terurailah apa yang tersimpul, terlepas daripada segala kesusahan, juga ditunaikan segala hajat dan tercapai segala keinginan dan akhir hayat yang baik, dan dicurahkan rahmat hasil keberkatan wajahnya yang mulia, kerahmatan dan kesejahteraan yang sempurna Engkau anugerahkan juga ya Allah ke atas keluarganya dan para sahabatnya pada setiap kerdipan mata dan hembusan nafas dan setiap bilangan ilmu yang ada bagimu. Tawassul dalam selawat tafrijah. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, hukum tawassul adalah diharuskan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang boleh mendekatkan diri kepadanya, iaitu dengan memenuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta berjuanglah pada jalan Allah, iaitu untuk menegakkan Islam. Semoga kamu beroleh kejayaan. Kemudian disimpulkan dalam 6 perkara. Yang pertama, menghuraikan segala masalah yang terikat. Yang kedua, menyelesaikan segala kesukaran yang dihadapi. Yang ketiga, menunaikan segala hajat yang dipohon. Yang keempat, menyampaikan segala impian dan cita-cita. Yang kelima, memohon husnul khatimah pada akhir hayat. Yang keenam, memohon rezeki yang melimpah ruah dari langit dengan turunnya hujan yang menyuburkan tanah. Pengertian tawassul. Tawassul daripada perkataan Arab iaitu wasilah yang bermaksud perantara. Tawassala yatawassalu tawassulan, iaitu menjadikan sesuatu sebagai perantara di dalam kita berdoa. Kita tetap minta daripada Allah tapi kita meletakkan perantara itu di tengah. Tawassul ni ada 2 jenis, iaitu yang pertama tawassul yang masyru', iaitu tawassul yang disyariatkan, dan yang kedua adalah tawassul yang mamnu, iaitu tawassul yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan itu iaitu tawassul yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul adalah berdalilkan hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana baginda mengajarkan kepada kita cara untuk bertawassul yang betul. Tawassul yang kedua adalah tawassul yang dilarang, iaitu tawassul yang dilarang ini tawassul yang bercanggah dengan syarak, iaitu bercanggah dengan Al-Quran dan bercanggah dengan sunnah. Dan tawassul yang dilarang ini ada banyak. Antaranya, kita meminta daripada berhala, kita minta daripada makhluk lain, kita memuja-muja makhluk tu, kita keterlaluan dalam memuja sesuatu makhluk itu sampai kita lupa kepada Allah. Kita minta kepada makhluk tu seolah-olah kita percaya bahawa makhluk tu je yang boleh mengabulkan permintaan kita selain daripada Allah. Faedah dan kesan selawat tafrijah. Menurut Ustaz Ahmad Tunggal, pada tahun 2016, beliau telah membimbing para jemaah selama lebih 40 tahun bacaan selawat ini sebanyak 4,444 kali di Masjid Al-Hijrah, Parit Yusof Muar, Johor. Berdasarkan pengalamannya adalah sangat membantu dalam memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Selain itu, turut merasai keberkesanan doa dan hajat dengan niat ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan, selawat tafrijah adalah doa dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan puji-pujian dan keutamaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluknya yang paling dicintainya. Rujukan daripada Al-Quran, hadis Abu Bakar bin As-Sina 1982, beramal dan berdoa bersama Rasulullah di Indonesia, Al-Bayan, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistah 1998, Syarah Hadis 40 Imam Nawawi, Kuala Lumpur, Pustaka Salam Sendirian Berhad, KH Kamaruddin Saleh di KK 2002, Ayat-ayat larangan dan perintah dalam Al-Quran Indonesia, dan Syekh Amir bin Ali Yasin 2001, Al-Azkar An-Nawawiyah Jakarta dan Ibnu Khuzaimah.